Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azira binti Jailani, nombor metrik 052110. Saya akan menjelaskan tentang aliran menyeleweng dalam tafsir oleh golongan Sufi. Ibnu Arabi mempunyai pandangan-pandangan dalam tafsir yang diasaskan atas teorinya tentang wahdatul wujud. Tafsiran beliau berdasarkan surah Al-Isra ayat 23 yang mengatakan bahawa ulama mengandaikan perkataan qada kepada suruhan dan kami mengandaikannya dengan makna hukum melalui kasyaf dan inilah yang sahihnya. Mereka telah mengiktiraf yang mereka tidak menyembah perkara itu kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu Allah menurunkan kedudukan pengganti yang zahir. Mereka telah menisbahkan ketuhanan itu kepada mereka kerana Allah tidak mahu mereka melakukan kezaliman. Walaupun tersalah dalam penisbahan, namun mereka tidak salah dalam maqam iaitu ketuhanan. Seterusnya, tafsiran beliau dalam surah Al-Baqarah ayat 163 mengatakan bahawa Allah menunjukkan kepada orang Islam serta yang menyembah selain Allah demi mendekatkan diri kepada Allah. Mereka telah menegaskan mengapa mereka mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah mereka kecuali untuk menghampirkan diri kepada Allah sehampir-hampirnya. Selain itu, tafsiran beliau dalam surah Al-Muzammil ayat 8 dan 9, beliau menyebutkan, sebutlah Tuhan kamu, iaitu dengan kenali diri kamu dan jangan kamu melupakan dirimu, nanti Allah akan melupakanmu. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk memperolehi kesempurnaannya setelah mengenali hakikatnya. Tuhan timur dan barat ialah cahayanya yang zahir kepada kamu lalu terbit dari ufuk dan mewujudkan kamu. Maghrib pula ialah yang menyembunyikan kewujudan kamu dan memendamkan cahayanya kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nazaira binti Muhammad Akmal, nombor metrik 052134. Okey, saya akan sambung pembentanan pada muka surat 75. Okey, ini adalah tafsiran Ibnu Arabi tentang firman Allah pada dalam ayat 57 surah Maryam. Ayatnya berbunyi wa rafa'nahu makanan 'aliyan. Maksudnya dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Di sini Ibnu Arabi menyebutkan tempat yang paling tinggi ialah tempat di mana alam orbit ini berpusing di atasnya, iaitulah orbit matahari. Di situ ada makam rohani Idris dan di bawahnya terdapat 7 orbit dan di atasnya 7 orbit dan ini adalah yang ke-15. Kemudian beliau menyebutkan bahawa orbit-orbit yang terdapat di bawah orbit matahari dan yang di atasnya. Kemudian beliau menyebutkan lagi ada pun ketinggian tempat itu ialah untuk kita yang saya maksudkan pengikut-pengikut Muhammad, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya padahal kamulah yang di atas dan Allah pun beserta kamu. Surah Muhammad. Okey, seterusnya tafsiran beliau terhadap firman Allah pada ayat 19 dan 20 surah Ar-Rahman. Maksud ayat tersebut dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Okey, poin yang pertama, dia membiarkan dua lautan, iaitulah lautan hayuli, iaitu bahasa asal bagi kewujudan istilah ahli falsafah jasmani, yang merupakan lautan yang masih lagi pahit, dan lautan roh yang merupakan lautan yang tawar lagi segar. Poin yang kedua, bertemu kedua-dua, iaitu pada kewujudan manusia. Poin yang ketiga, di antara kedua-duanya ada batas, iaitulah jiwa kehaiwanan yang tidak seperti keheningan yang bersendirian dan kelembutannya, dan bukannya juga pada banyak jasad-jasad hayuli dan ketebalannya. Poin last yang masing-masing tidak melampau, iaitulah salah satunya tidak melepasi hadnya sehingga menakluki yang satu lagi dengan keistimewaannya. Maka roh tidak akan menanggalkan badan dan keluar dengan badan dan menjadikannya berada pada jenisnya, dan badan juga tidak menjasadkan roh dan menjadikannya sesuatu yang kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Syazwani binti Wan Arzali, nombor metrik 052114. Jadi saya akan membincangkan untuk menjaga isi pada muka surat 74. Antara isinya ialah tidak ada keraguan bahawa penafsiran yang dibuat oleh Ibnu Arabi mengenai teori panentisme dengan cara apapun, kerana ia menghancurkan agama dari landasannya.
Seterusnya, penafsiran yang dibuatnya mengenai teori ahli falsafah dalam alam dan metafizik tidak diterima sebagai penjelasan yang selaras dengan maksud Tuhan Yang Maha Esa dan apa yang dimaksudkannya dengan Al-Quran. Ini adalah kata kebenaran yang saya katakan dalam arah teori tafsiran sufi. Adapun petunjuk arah atau limpahan, biarkan orang-orang yang memiliki putaran sketsa, dan jika kita mencari dokumen untuk arah ini dalam penafsirannya, kita dapati dokumen pertama dan paling penting mereka yang dikaitkan dengan Rasulullah bahawa Al-Quran mempunyai rupa yang jelas dan halus. Dan para ilmuwan lukisan mendakwa orang hanya memahami yang nyata tetapi yang batin mereka tidak menyedarinya, kecuali mereka yang menggambarkan dirinya dan melekat pada Tuhan hatinya sehingga dia menjadi sedar dengan kepastian apa yang tidak disedari oleh orang-orang gambar dengan pengetahuan kepastian. Kami tidak ingin membincangkan dengan orang-orang tentang kesahihan apa yang dikaitkan dengan Rasulullah, bukan dari fakta bahawa Al-Quran mempunyai yang nyata dan batin, tetapi kami membincangkannya dalam erti yang nyata dan yang batin. Tidak, Al-Quran berada di atas ini kerana Tuhan telah berfirman mengenai hal itu yang bermaksud, dan Al-Quran menggembirakan kita dengan peringatan itu. Jadi apakah ada pada seorang sarjana? Dan juga ayat terjemahan seterusnya, dan dia berkata itu datang dari Tuhan dan dia menulis dan menunjukkan. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharifah Nurul Huda binti Syekh Rizwan. Hari ini saya akan bentang muka surat 77, tafsir sufi daripada surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Surah Al-Baqarah. Zahir Al-Quran iaitu kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab semata-mata. Batinnya ialah maksud yang Allah kehendaki dan tujuan yang Allah maksudkan di sebalik lafaz-lafaz dan struktur-struktur ayatnya. Berdasarkan yang demikian, kita menyatakan setiap yang termasuk dalam Al-Quran hanya berasas kepadanya adalah termasuk pengertian yang zahir. Jadi untuk memahami zahir Al-Quran tidaklah disyaratkan tambahan atau bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Seperti pengertian dipetik daripada Al-Quran tetapi tidak dipertuturkan oleh orang-orang Arab, tidak termasuk dalam tafsir Al-Quran sedikit pun. Ia tidak termasuk dalam perkara yang diambil faedah daripadanya atau diambil faedah dengannya. Barang siapa yang mendakwa selain daripada itu, maka dakwaannya itu adalah palsu. Sementara pengertian batin pula tidak memandangnya hanya dengan berdasarkan bahasa pertuturan orang Arab semata-mata. Tetapi perlulah ada cahaya yang Allah campakkan ke dalam hati seseorang di mana dengannya pandangannya menjadi lebih tajam dan pemikirannya menjadi lebih sejahtera. Ini bererti tafsir batin bukanlah sesuatu yang luar daripada maksud dalil hafaz Al-Quran. Ulama mensyaratkan dua syarat asas untuk diterima pengertian batin ini. Yang pertama, hendaklah bertepatan dengan zahir yang digunakan dalam bahasa orang Arab menurut maksud-maksud bahasa Arab. Yang kedua, hendaklah mempunyai dalil bentuk nas atau pengertian zahir yang terdapat pada tempat ayat yang lain untuk menjadi saksi kesahihannya tanpa ada percanggahan. Sekian saja dari saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Azhara binti Muhammad Kasmali, nombor metrik 054272. Seterusnya saya akan sambung muka surat 78. Okey, di sini mengatakan syarat pertama, jelas bahawa Al-Quran adalah bahasa Arab kerana jika Al-Quran tidak mempunyai kefahaman dengan kata-kata orang Arab, Al-Quran ini tidaklah digambarkan sama sekali dengan kata-kata orang Arab. Itu adalah konsep yang ditetapkan kepada Al-Quran dan tidak ada makna ataupun lafaz yang dibuktikan dengannya dan tidak benar untuk dikaitkan dengan Al-Quran sama sekali kerana penghormatan ini bukan penghormatan yang pertama ditunjukkan kepada Al-Quran dan tidak mungkin salah satu daripada mereka membuktikan Al-Quran itu jelas. Syarat yang kedua, jika dia tiada saksi di tempat lain atau tidak setuju, maka itu menjadi salah satu dan banyak tuntutan hukum dan menuntut hukum Al-Quran.
tuntutan mereka tidak diterima oleh kesepakatan para ulama. Sekiranya kita melalui semua ini ataupun kita mengetahui semua ini, kita akan tinjau berdasarkan ucapan orang-orang dalam makna dalaman Al-Quran. Yang ketiga, jadi fahaman batin mereka dalam tafsir mungkin akan diterima batin yang sahih. Sekian sahaja daripada kumpulan